Saya Muhammad Fikri bin Said berasal daripada Johor Bahru. Selamat datang ke Rumah Limas Johor Bahru. Rumah Limas terletak di bangunan Mawar Seri Gelam Johor Bahru. Sejarah Rumah Limas. Perkataan limas bermaksud mempunyai perabung iaitu bumbung dan segitiga di atasnya dan juga dikenali sebagai bari yang bermaksud lama dan kuno. Pengaruh iklim khatulistiwa mempengaruhi seni bina rumah tradisi Johor. Kedatangan penjajah Belanda menyebabkan perubahan bumbung panjang ke rumah limas berbeza pada kedudukan bumbungnya. Rumah ini dijadikan sebagai tempat berlindung dengan ektotopografi tanah dan iklim. Struktur binaan. Bentuk yang sama iaitu dibina sederhana tinggi. Dalamnya ada hiasan kelarai dan alas tiang rumah. Puncak bumbung dipasang kayu tajam tunjuk langit. Dibuat dari kayu cengal, keranji, perak dan meranti. Ruang hadapan dipanggil serambi dan di hujung serambi dipanggil ruang anjung. Terdapat 3 bahagian iaitu depan, dalam dan belakang. Di depan mempunyai tangga berjumlah ganjil. Di dalam, ruang tamu untuk tunjuk kemakmuran pemilik rumah. Di belakang, dapur, memasak dan sebagainya. Pembahagian rumah ini dapat mengelakkan kebakaran rumah dan sebagainya. Pelbagai jenis tingkap sependiri seperti French window untuk kemasukan angin dan cahaya. Tingkap dibina ke bawah sesuai untuk aktiviti orang Melayu yang hendak solat, makan dan tidur. Tiang yang dibina tinggi dapat mengelakkan haiwan liar daripada masuk ke rumah. Dapat juga faktor seni binaan. Yang pertama, faktor agama. Rumah ini dibina dengan faktor agama Islam. Salah satunya adalah rumah ini dibina mengikut arah kiblat. Faktor iklim pula, rumah ini dibina dengan tinggi supaya tiada haiwan liar memasuki ke dalam rumah. Ini kerana rumah ini dibina dikelilingi hutan. Penerimaan kepada zaman moden. Yang pertama ialah peredaran zaman. Salah satunya adalah kayu yang dahulu dibuat mahal menyebabkan mengubah minat masyarakat Johor untuk teruskan tradisi ini. Yang kedua adalah perubahan alat keperluan asas. Salah satunya adalah rumah limas menggunakan langsir yang banyak untuk sama panjang dan lebar tingkap tersebut. Ketiga adalah proses pembinaan yang unik. Perlulah bermesyuarat suami dan isteri untuk mendirikan rumah berdasarkan kemampuan yang boleh ditampung. Apabila sudah setuju, mereka akan menyembelih haiwan berkaki 2 atau 4 seperti ayam dan kambing untuk mencari sumber binaan rumah. Selepas itu mengadakan majlis doa selamat atau kenduri untuk semua penduduk kampung halaman. Nama saya Wan Ahmad Sofwan bin Wan Muhammad Nur Z dan saya berasal dari Terengganu. Aras paling tinggi adalah rumah ibu dan bahagian bawahnya
boleh dilalui dan dilakukan pelbagai aktiviti harian. Selasanya pula hanya setinggi paras pinggang orang dewasa. Selasa berfungsi sebagai ruang untuk mengajar mengaji, menjahit pukat atau jala dan aktiviti santai yang banyak membabitkan golongan lelaki. Seterusnya, lesehan di sebalik lantai jarang adalah untuk memenuhi keperluan seperti membasuh lantai, memandikan mayat, menyapu habis, selain menyejukkan. Salur angin yang menghiasi dinding rumah bagi berketika-tika pula berfungsi untuk memberi pembudayaan sempurna di ruang rumah ibu. Elemen tangga juga penting dalam rumah bujang berselasar dan terdapat sebuah tangga bukan selasar dengan tanah dan selasar dan ruang ibu. Pembinaan tangga yang rendah pada pintu sekaligus menuntut posisi menunduk ketika memasuki rumah ibu sebagai tanda hormat kepada tuan rumah. Terdapat beberapa lagi rumah tradisional Melayu Terengganu seperti rumah potong Belanda dan juga rumah limas bungkus yang mempunyai keunikan dan keistimewaan yang tersendiri. Nama saya Siti, saya berasal dari Pulau Pinang. Terdapat beberapa jenis rumah tradisional Melayu. Hari ini ingin memperkenalkan salah satu rumah tradisional Melayu iaitu rumah Gajah Mayusuk. Rumah dibina dengan menggunakan kayu cengkal dan berat atau yang digunakan daripada rumbia. Bentuk rumah ini, bumbung ibu lebih tinggi rendah, menjadikan rumah ini kelihatan seekor gajah sedang menyusul anaknya. Yang digunakan iaitu bumbung panjang. Ini tegak yang dipanggil tebal. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nazratul Fariha binti Ma'ali, matrik nombor C19A0362. Khusus teknik persembahan visual CFT 1073. Hari ini saya akan membentangkan mengenai rumah Melayu tradisional di negeri Pahang. Okey. Sejarah rumah tradisional negeri Pahang. Rumah tradisional negeri Pahang dikenali sebagai rumah serambi Pahang. Rumah jenis ini biasanya berbumbung panjang. Keunikan rumah serambi Pahang dapat dilihat menerusi teknik pembinaan kediaman yang berdasarkan tradisi seni bina Melayu, iaitu dibina dengan kayu tanpa menggunakan sebarang paku pada dinding dan lantai. Selain itu, mempunyai 3 ruang utama, iaitu serambi hadapan, rumah ibu atau induk serta serambi dapur. Keunikan rumah ini juga terletak pada bahagian getah atau lantai yang ditinggikan untuk tujuan
tertentu termasuk sebagai tempat berehat dan tidur. Kedudukannya yang lebih tinggi daripada lantai dan strukturnya yang kuat membolehkan penghuni mendiaminya dengan selamat. Jadi, boleh dikatakan rumah tersebut mempunyai ciri-ciri keselamatan yang bertujuan untuk mengelakkan serangan musuh dari bahagian bawah. Keistimewaan rumah serambi Pahang juga terletak pada lebihan rasuk atau bahan binaan rumah kayu yang berfungsi sebagai pengikat rangka rumah bagi tujuan penambahan ruang. Rumah tradisional Melayu ni juga di tepi dinding dipasang tabir layar dan terdapat ukiran di pinggirnya yang dikenali dengan nama Rumah Serambi Pahang. Pembahagian rumah tersebut terdiri daripada rumah ibu dan dapur yang dipisahkan dengan ruang yang dipanggil selang. Seni bina itu juga mengandungi ruang tertentu di bahagian hadapan, iaitu serambi diikuti oleh ruang ibu yang terdiri daripada ruang pentas dan perbalai. Di belakang pula ialah ruang kelek anak atau serambi belakang. Bagi ruang dapur, ia terdiri daripada ruang pelantar yang digunakan untuk memasak dan membasuh. Seterusnya, faktor cuaca banyak mempengaruhi seni bina rumah tradisional Pahang. Dan ia terbukti apabila reka bentuk atap lebih cerun dan bertiang untuk mengelak banjir. Reka bentuk yang lebih terbuka iaitu kehadiran tikap yang banyak, lepas tu beranda dan tiang itu sendiri memberi laluan angin di bahagian bawah rumah, tingkap dan bumbung. Bentuk berkenaan banyak diasosiasikan dengan pertembungan budaya dan pengaruh binaan Minangkabau, Aceh, Bugis, Jawa dan Siam, selain untuk mempamerkan hasil kemahiran tukang rumah tempatan. Struktur binaan. Pada zaman awal, kayu menjadi tunjang kepada struktur rumah berkenaan, manakala rotan dan akar menjadi pengikat, kayu atau batang pinang menjadi lantai, buluh serta daun rumbia atau nipah menjadi dinding dan juga tingkap. Atap. Kebiasaannya, rumah tradisional Pahang diperkukuhkan oleh penggunaan kayu hutan yang dibelah dan dijadikan papan, iaitu kayu meranti, merbau, cengal dan beberapa jenis kayu hutan lain yang mampu bertahan sehingga lebih 1 abad. Ciri binaan yang kreatif berunsurkan motif tumbuhan seperti daun, bunga dan haiwan, terutama burung yang masih boleh dilihat pada ukiran di tingkap, pintu, dinding, bumbung dan juga rasuk. Tanggam dibuat untuk mencantum bahagian rasuk dengan tiang, alang, lantai, anak tangga dan kekuda bumbung bagi mempamerkan kesenian binaan kediaman tanpa menggunakan sebatang paku. Rumah Melayu tradisional Pahang merupakan warisan seni bina yang cukup unik dan sangat bernilai. Reka bentuk yang dibina oleh tukang rumah yang menampakkan kemahiran dan kreatif dalam bidang seni bina zaman Islam. Ia juga mempamerkan kebijaksanaan dalam penggunaan dan perluasan ruang mengikut keperluan semasa, mengadaptasi cuaca dan penggunaan bahan binaan. Rumah ini juga melambangkan cara hidup masyarakat silam di pesisiran sungai yang menjadi nadi sumber rezeki dan pengangkutan yang sangat penting pada zaman berkenaan. Itu saja yang dapat saya huraikan serba sedikit mengenai rumah tradisional negeri Pahang. Terima kasih. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alia Atira binti Rosli, nombor kad matrik C19A0033.
Rumah tradisional Masjid Kampung Laut Negeri Kelantan. Sejarah Masjid Kampung Laut. Seorang pemuda bersama 6 yang lain berlayar ke sebuah negeri. Lalu kapal mereka rosak dan hampir karam. Sambil baginda sedang berehat, baginda telah menyaksikan 2 kejadian aneh. Penamaan Masjid Kampung Laut. Sempena nama kawasan tersebut itu sendiri, iaitu Kampung Laut Tumpat. Lokasi Masjid Kampung Laut terletak di Nilampuri, Kota Baru. Kedudukan asal masjid ini terletak di Kampung Laut Tumpat, merupakan kegunaan orang kampung untuk beribadat. Akan tetapi, masjid tersebut telah rosak akibat banjir besar yang melanda negeri Kelantan. Masjid tersebut perlu dipindahkan ke tempat yang lebih selamat kerana sebelum ini ia dibina di pinggiran Sungai Kelantan. Kedudukan sekarang, masjid ini terletak di Nilampuri, Kota Baru. Di sana, mereka masih mengekalkan elemen-elemen asal dan bahan-bahan asal masjid tersebut, dan ia hanya mengubah dari segi ketahanan dan kapasiti Masjid Kampung Laut. Kerosakan yang berlaku pada Masjid Kampung Laut. Banjir telah merosakkan beberapa sudut masjid tersebut yang mengakibatkan serambi dan beberapa tiang dihanyutkan ke sungai. Ketika banjir, terlihat mimbar masjid hampir dihanyutkan arus, namun mimbar tersebut sempat diselamatkan naik ke darat. Seni bina. Masjid ini mempunyai reka bentuk yang unik dan pembinaan asalnya tidak menggunakan sebarang paku, tetapi digunakan potongan kayu dan buluh sebagai pemasak. Seni bina yang digunakan. Rumah ibu bertingkat 3, lapisan bawah melibatkan kekotoran. Lambang kemegahan rakyat Kelantan. Bumbung segitiga lambang keunggulan. Ukiran dinding di bahagian beranda, buah betung, tiang utama merupakan lambang ketuhanan dan alam semula jadi. Bahagian utama Masjid Kampung Laut daripada pelan segi 4 yang diliputi dengan bumbung piramid yang disusun secara 3 tingkat. Bumbung paling atas ditinggikan sedikit. Bumbung dihiasi dengan motif ukiran buah betung. Bumbung berbentuk 3 lapis yang disebut bumbung 3 tingkat. Keseluruhan lantai masjid ditinggikan lebih kurang 1 meter dari aras tanah. Ia tidak dilengkapi dengan serambi, sebaliknya dikelilingi oleh dinding panel yang diperbuat daripada kayu pada bahagian dalamnya. Setelah dipindahkan ke tempat yang baru, iaitu di Nilampuri, Kota Baru, konsep ini terus dikekalkan kecuali pada bahagian yang tidak dapat dielakkan, maka penggunaan paku digunakan.